Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada petang ini 3 Zulqa'dah 1443 bersama dengan 3 Jun 2022, kita pun dekat dah dengan haji. Jadi kita akan masuk kepada hikayatun fiqhiyatun mukhtarah. Hikayat fiqh yang berkait dengan cerita haji. Cerita haji. Dalam siri yang lepas, para jemaah yang tak sempat tengok boleh tengok ulangan cerita rahsia kenapa waktu tawaf kita kena buka bahu kanan. Masa tawaf buka bahu kanan. Dan 3 pusingan tawaf itu kita kena jalan ramal. Ramal dia panggil berlari anak. Alhamdulillah, dalam siri yang ke-129 kita telah ceritakan kisah itu. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman dia lah. Nak undur balik panjang pula. Cerita pada kali ini Al-Hikayatus Salasun Ba'dal Mi'ah. Kisah yang ke-130, iaitu kisah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tawaf. Tawaf pada masa orang laki-laki juga tawaf. Jadi timbul masalah tawaf, di waktu tawaf tu kenapa berlaku percampuran? Dia waktu sama tapi waktu orang tak ramai dulu dia pisah kan. Anda ingat lagi lah, ketika orang tak ramai, pihak pegawai Masjid Haram dia duduk di tengah-tengah tu, laki sini perempuan sini, boleh asingkan. Tapi waktu ramai nak lagu mana? Tambah-tambah hok mari grup kereta api tu pula, tak kira korang dia. Baik, kisah ini diriwayat oleh seorang ulama nama dia Ibnu Juraij. Qala Ibnu Juraij rahimahullah, akhbarani Atha, telah mencerita kepada saya oleh seorang ulama besar mufti Mekah nama dia Atha bin Abi Rabah. Dia kata satu hari, iz mana Ibnu Hisham an-nisa at-tawaf ma'ar rijal. Penguasa Mekah masa tu nama Ibnu Hisham. Nama dia Ibnu Hisham, Ibrahim bin Hisham. Ibnu Hisham nama dia Ibrahim. Ibrahim bin Hisham ni dia larang orang perempuan tawaf ketika ada laki-laki. Qala, kata di Atha ni mufti Mekah, dia kata, kaifa yamna'uhunna, Ibnu Hisham, bagaimana kamu larang orang tawaf, orang perempuan tawaf, wa qad tafa nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ar rijal, sedangkan isteri Nabi sallallahu tawaf ada laki-laki, tapi taklah bercampur, tapi ada laki-laki duk tawaf, perempuan juga tawaf. Mu larang, macam mana apa nak jadi? Qultu aba'dal hijab aw qablu. Ibnu Juraij kata, hei Atha, peristiwa itu berlaku setelah difardukan hijab atau sebelum hijab? Mana dia ada 2 episod. Satu belum hijab, mana sebelum difardukan hijab. Bebas lagi masa tu. Qala ila amri, dia bersumpah, dia kata, laqad adraktuhu ba'dal hijab, aku tengok benda ni selepas hijab dah. Atha kata, mana pula belum hijab? Qultu kaifa yukhalitna ar-rijal,
Bagaimana orang perempuan pergi campur dengan laki-laki? Menarik soalan. Qal lam yakunna yukhalitna. Dia mereka tak bercampur, cuma waktu sama. Laki-laki sini, perempuan sebelah. Kanat Aisyah radhiyallahu anha tatufu hajratan. Aisyah tawaf hajratan minar rijal, jauh daripada laki-laki. Contohnya kita kata sini Kaabah, dia orang laki-laki tawaf dekat Kaabah, wanita jauh sikit. Gitu. La tukhalituhum, dia tak campur. Faqalat imra'atun, kata seorang perempuan kepada Aisyah, intaliqi nastalim ya ummul mukminin. Ummul mukminin, mari kita pergi kucuk Hajar Aswad. Nampak ada lega sikit, nak ajak pergi kucuk Hajar Aswad. Qalat anki, dia marah. Anki maknanya, tak boleh pergi, jangan duduk ajak aku, tak boleh, orang laki-laki ada. Wa'abat, Aisyah tak mau pergi. Yakhrujna mutanakkiratin bil-laili, mereka pun keluar tawaf pada waktu malam. Fayatufna ma'ar rijal, mereka tawaf tu laki-laki masih ada. Walakinnahunna kunna, mereka itu apabila iza dakhalnal baita, masuk dalam masjid, qumna hatta yadkhulna, mereka duduk. Qumna ay qama waqafa, duduk menunggu peluang. Menunggu peluang sehinggalah orang laki-laki tak ada, barulah dia pergi dekat Kaabah, dia kucuk. Kisah ini dikeluar oleh Imamul Bukhari rahimahullahu taala, Kitabul Haji, babu tawafin nisa ma'ar rijal. Bab tawaf laki-laki perempuan bersama dengan laki-laki. Kita kena ingatlah, bersama di sini bukan makna bercampur, kan? Ada lorong masing-masing. Baik, kisah ini menceritakan kepada kita tentang apa? Tengok dalam ni. Dilalatul kisah, bahawa dibenarkan wanita tawaf dekat Kaabah walaupun ada laki-laki. Dia beza dengan solat. Solat kita boleh asingkan, perempuan di belakang, laki-laki di depan. Tawaf pun macam tu juga. Laki-laki kita kata dekat Kaabah, orang perempuan jauh sikit. Ataupun kita buat zone, perempuan sini dalam, laki-laki jauh. Tapi biasanya tidak macam tu. Perempuan di luar, laki-laki rapat. Nak buat tak boleh. Kaabah ada satu, sebuah tu ya Kaabah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi Madinah, berbeza Madinah dengan Mekah. Madinah kawalan ketat, pintu perempuan, orang lelaki pergi dekat pun kena halau. Jadi ni ada setengah orang buat alasan, boleh je kita bercampur laki-laki perempuan sebab dekat Kaabah boleh. Kita kata Kaabah satu ya adanya, nak kiasnya Kaabah kenapa? Kalau nak asing pula bukan senang. Jadi yang kita asingkan iaitulah pergerakan dan jarak mereka kita asingkan. Baik, tamatlah kisah. Sekarang ni kita berpindah kepada 10 tajuk poin daripada kisah ini. Yang pertama, siapakah Ibnu Jurayj? Ibnu Jurayj ni seorang tokoh ulama, nama dia Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj, Al-Imam Al-Allamah, makna seorang yang hebat. Al-Hafiz, orang yang hafal hadis. Orang Arab zaman dulu, ulama dia, kalau hafal Quran dia tak tulis Al-Hafiz. Kalau dia tulis macam tu semua dia tulis Al-Hafiz belaka. Sebab orang zaman dulu pengajian dia hafal Quran dulu. Al-Hafiz di sini dengan mana? Orang yang hafizus sunnah, orang hafal berapa ribu hadis Nabi sallallahu, barulah boleh diberi gelaran Al-Hafiz. Syekhul Haram, seorang tuan guru di Masjid Haram. Gelar Abu Khalid wa Abul Walid Al-Qurashi Al-Amawi Al-Makki, sahibut tasanif. Seorang Ibnu Jurayj ini banyak mengarang kitab. Wa awwalu man dawwana al-ilm, orang yang terawal menulis kitab di Mekah, siapa dia? Ibnu Jurayj. Maula Umayyah bin Khalid. Ada yang mengatakan jadduhu Jurayj, hamba kepada Ummu Habib binti Jubair.
zaujah Abdul Aziz bin Abdullah bin Khalid bin Usaid al-Amawi. Jadi nusiba wala'hu ilaih, disebuah kepada Amawi itu kepada dialah. Wahwa abdun Rumi. Dia ni asalnya hamba mari daripada Rom, tawanan Rom, makna dia tu orang Rom. Baik, kata di Abdullah bin Imam Ahmad, Abdullah kata apa? Dia tanya ayah dia, Imam Ahmad, man awwalu man sannafal kutub? Ayah, siapa ke orang yang mula-mula menulis kitab? Qala Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj ni orang pengarang awal. Dan Ibnu Abi Arubah. Kata di Ibnu Jurayj, lazimtu Ata, aku berguru dengan Ata selama 17 tahun. Duduk di Mekah. Wa jalastu Amr bin Dinar, dan aku duduk pula belajar dengan Amr bin Dinar setelah selesai dengan Ata 9 tahun. Karena itu Ata kata kepada murid dia Ibnu Jurayj, sayyidu syabab ahli Hijaz, penghulu bagi pemuda-pemuda penuntut ilmu di Hijaz. Siapa dia? Ibnu Jurayj rahimahullahu taala. Sekarang ni kita pergi kepada Ata pula. Dia kitab ni, nama orang yang disebut dia akan huraikan siapa orang itu. Yang kedua, Ata bin Abi Rabah, nama dia Aslam. Ata, nama dia Islam. Al-Imam Syekhul Islam, Muftil Haram, Mufti Masjid Haram. Orang panggil Mufti Haji. Ata ni masyhur lah. Kalau bab haji, orang akan tanya dia. Abu Muhammad Al-Qurashi maulahum Al-Makki, yuqalu walahu li Bani Jumah, kana min maulidi Al-Jannat. Dia membesar di Mekah, dilahirkan pada zaman pemerintahan pertengahan khilafah Uthman, Sayyidina Uthman bin Affan. Orangnya tak comel. Ini kita tak syarat orang alim ni comel, jangan. Setengah orang ni dia kalau nak jadi selebriti kena comel. Nah, ustaz selebriti. Jadi Atak ni tak boleh jadi selebriti, dia boleh jadi ulama. Awar, mata dia juling. Aftas, hidung kepek. Asyak, yani tak comel lah orangnya, ada cacat. Dari sudut fizikalnya cacat. Kamu dia buta pula mata dia di akhir hayat. Tapi dia ni salah seorang daripada murid Ibnu Abbas yang terkemuka. Ibnu Abbas pernah berkata kepada orang Mekah, ya ahla Makkah, tajtami'una alayya wa indakum Ata. Mu sibuk mari duk tanya aku. Ata ada, kita tanya dia cukup dah. Soalan kamu ni pada dengan Ata ya. Tak payah tanya aku. Jadi ada riwayat kata yang berkata itu bukan Ibnu Abbas tetapi Ibnu Umar. Wallahu alam. Yang pentingnya satu mangkab, satu gelaran pujian kepada Ata. Kata di Abu Ja'far Al-Baqir, ma baqiya ala zahril ardi, tidak ada orang yang paling alim dalam bidang ilmu haji yang ada di atas muka bumi pada zaman tu kecuali Ata. Kata Ismail bin Umayyah, kan Ata yutilus sam. Ata ni tak banyak cakap, diam. Tapi bila dia bercakap, orang akan dengar. Sebab dia panggil mutiara kata. Kita ni tak ada nak mutiara kata, buah kuat ni. Kalau mutiara kata kita tak payah kat kutip lagi tanya. Banyak benda. Jadi orang-orang alim ni dia diam je. Bila keluar kata-kata dia tu mutiara, kata orang. Allahu Akbar. Itulah di antara Ata. Kita dah dengar cerita dia panjang dulu dalam siri yang ke hikayat yang ke-82, 85, 117 sudah ada. Siapa dia Ibnu Hisham yang menjadi pemimpin yang membuat keputusan tak benar perempuan tawah tu siapa? Nama dia Ibrahim bin Hisham bin Ismail bin Hisham bin Al-Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum Al-Makhzumi. Dia ni pak saudara kepada Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik Khalifah. Dia menjadi gubernur Mekah pada tahun 106 sehingga 113. Sementara itu Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan gubernur Mekah adik-beradik dia Muhammad bin Hisham.
Tapi dia serah tugas kepada Ibrahim bin Hisham untuk mengetuai rombongan haji. Maknanya gubernur besarnya Muhammad bin Hisham, dia serah kepada Ibrahim bin Hisham jadi ketua rombongan haji. Dia pun larang orang perempuan tawaf. Ini dia panggil cerita, punca cerita. Dia larang orang perempuan tawaf bersama dengan laki-laki. Dan ketika itulah dia mendapat bantahan daripada Atha sebagai mufti Mekah, telah memberi teguran, kenapa kamu nak larang isteri Nabi SAW pun tawaf sedangkan ada laki-laki dekat Kaabah. Jadi tak boleh kita nak larang. Itu zaman dia. Kalau zaman kita hari ni nak atur jadual laki-laki perempuan, jawabnya tak masuk lah. Tak tawaf mana kita, kecuali zaman Covid. Zaman Covid ni boleh diatur. Kita ana umrah kita nanti kita pun habis cerita dulu. Jadi Muhammad dengan Ibrahim ni diseksa oleh Yusuf bin Umar As-Saqafi sehingga mati di awal pemerintahan Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik pada tahun 125. Cerita zaman Covid sikit. Cerita pergi haji zaman Covid. Kita bila sampai di Mekah, masuk Arab Saudi, wajib kita kena daftar satu aplikasi nama dia I'tamarna dengan Tawakkalna. Dia ada dua. Dia punya sistem dia macam My Sejahtera kita lah. Kita Malaysia ni dipanggil My Sejahtera. Di sana tu Tawakkalna. Tawakkalna tu My Sejahtera. Kita nak pergi mana pun tunjuk tu. Satu lagi dia punya aplikasi nama dia I'tamarna. Hak ni untuk masuk masjid. Nak masuk masjid kena daftar. Nak pergi Raudah kena daftar. Nak pergi ziarah makam Nabi kena daftar. Nak pergi buat umrah daftar. Payahlah, payah. Waktu anak mula sampai di Madinah, seksa. Nak pergi ziarah makam Nabi ni memang susah. Pada masa tu orang yang pergi dengan visa ziarah tak boleh pakai balik, tak boleh nak masuk Raudah, orang perempuan. Bila kita sampai Mekah, sehari dua, kerajaan Istihad hapuskan kota-kota tadi, solat boleh rapat, jadi mudahlah sikit. Orang nak pergi umrah pagi pun boleh, petang pun boleh, I'tamarna pun tak apa nak kerah sangat. Alhamdulillah, itulah dia panggil zaman corona. Maknanya kalaulah kerajaan nak asingkan laki-laki perempuan, kita rasa boleh dengan sistem yang ada. Tapi kecuali musim haji orang terlalu ramai, itu payah. Kalau musim umrah je boleh. Cuma kita kena ingat, kalau diasingkan laki-laki suku, perempuan suku tawaf, habis berapa jam kita nak tunggu di masjid? Mula-mula suami kita tawaf dulu. Habis suami mari duduk cakap sini, bini pula kita tawaf. Jadi lama. Sebab itulah anak duduk nampak pihak pentadbir Riasatul Haramain tidak membahagikan masa untuk tawaf. Laki-laki perempuan boleh masuk sekali, tapi penjarakan tu ada. Laki-laki di sini, perempuan di lorong ini. Alhamdulillah, itu dia panggil di antara siasah syariah yang dibuat oleh pemerintah. Jadi pandangan Ibnu Hisham dalam masalah ini tidak tepat. Karena itu dia ditegur oleh siapa? Oleh Mufti Mekah Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Isu yang keempat, kita nampak macam masalah tawaf laki-laki dengan perempuan ni sudah dibincangkan oleh ulama-ulama dulu. Pernah zaman Sayyidina Umar larang orang laki-laki tawaf sekali dengan perempuan. Dia tengok ada seorang laki-laki bawa perempuan pergi tawaf sekali, dia pukul. Mana zaman itu boleh jadi orang masih lagi tidak ramai, boleh diasingkan. Wallahu a'lam. Seorang lagi pemimpin Mekah nama dia Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Dia menjadi gubernur di Mekah pada zaman Abdul Malik bin Marwan. Dia telah membezakan antara laki-laki dengan perempuan ketika tawaf. Sebabnya puncanya ada seorang gila, orang panggil gila sek dia ni. Dia duduk menyanyi dekat Kaabah. Dia kata, ya habbazal mausima min mawfidi wa habbazal ka'bata min mashhadi. Dia duduk menyanyi. Dia kata tak lama dah musim haji. Mari musim haji kita boleh pergi geser tawaf orang tengok. Jahat dia ni.
Jadi bila Khalid ni dengar, dia kata tak boleh, kita kena asingkan wanita dengan laki-laki. Jadi ada sebab. Sebab ada orang gila, orang bengong di Mekah tu duk menasyid, suka nak pergi ganggu wanita. Jadi Ibnu Hisham ni, Ibrahim bin Hisham Al-Makhzumi selepas daripada Khalid Al-Qasri, dia juga cuba nak larang wanita tawaf bersama dengan laki-laki. Jadi maka di sini dibuat kesimpulan bahawa Umar larang kalau bercampur. Maknanya laki-laki perempuan duduk sekali, itu tak boleh. Satu masa tak apa, tapi biar berasingan. Boleh. Demikian juga Khalid Al-Qasri juga mengasingkan waktu penjarakan. Tapi Ibnu Hisham dia nak larang terus, tak boleh. Macam mana boleh tak nak larang semua? Ataupun dia nak buat waktu asing, laki-laki waktu lain, perempuan waktu lain. Maka Syekh Atta mufti tak setuju kerana menimbulkan masyakkah. Berapa lama kita nak tunggu mengasingkan, mungkin masa yang mengambil masa yang panjang. Isu yang kelima, hakikat masalah ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Nabi bagi arahan kepada Bani Abdul Manaf, penjaga Kaabah, penjaga Masjid Haram. Bani Abdul Manaf, kamu jangan sekat mana-mana orang nak tawaf di Baitullah ni, jangan sekat. Orang nak solat di Masjid Haram ni, jangan sekat mana-mana waktu. Sebab itulah timbul perbahasan ulama di sini tentang tawaf tu tak ada waktu larangan. Bahkan sebahagian ulama juga mengatakan bahawa solat sunat di Mekah juga tidak ada waktu larangan. Ini ana dah huraikan tajuk ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kita Mekah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Dalam ni kita hurai hukum yang berkaitan dengan tanah haram. Adakah di Masjid Haram tidak ada larangan? Orang kata maya di Masjid Haram boleh solat 24 jam, solat sunat. Jadi ada khilaf di sini. Ada ulama kata sedemikian berdasarkan hadis Nabi. Hadis ni, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin min lailin aw nahar. Jadi alhamdulillah ada khilaf lah masalah tu. Ya, bagi sebab itulah anak kata oleh kerana benda tu khilaf, di sini hadis ni dipahami tak boleh kita larang orang tawaf, selepas tawaf dia ada sunat tawaf. Jadi kata lepas asar ni tak boleh solat, lah tawaf main sunat, dipanggil sunat bersebab. Sunat bersebab, tidak ada larangan. Wallahu alam. Bagi ana lah, kalau kita pergi Mekah, eloknya kita keluar daripada khilaf waktu asar, waktu selepas subuh. Oleh kerana larangan tawaf, larangan solat sunat, kita pergi tawaf. Habis tawaf, naik matahari, boleh solat. Bismillah tawakkal Allah. Itu dia panggil waktu tu cantik. Jadi dalam hadis ni Nabi kata, la tamna'u ahadan, mu jangan sekat mana-mana orang. Jadi oleh kerana ahadan tu, kalau ngaji bahasa Arab dia panggil nakiratun tufidul umum. Dia tu nakirah, maka dia jadi umum. Maknanya laki-laki ke perempuan jangan sekat. Sya'a ni maknanya bila-bila je mereka nak masuk. Yang boleh sekat ni siapa dia? Yang boleh menyekat orang tawaf siapa dia? Corona ataupun COVID-19. Dia ni yang bisa boleh sekat. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada COVID ini berulang balik. InsyaAllah tak ada lagi perulangannya, insyaAllah. Maka pada zaman Nabi SAW, laki-laki dengan perempuan tawaf pada masa yang sama, termasuk juga setelah turunnya hijab. Selepas wafatnya Nabi SAW juga, umat Islam pada ketika itu, termasuklah isteri Nabi, melakukan tawaf pada waktu yang sama. Laki-laki dan perempuan tidak diasingkan waktu, tapi diasingkan jarak. Alhamdulillah. Yang keenam, daripada kisah ini, Mufti Mekah nama dia Atta, wahwa tabi'i. Dia telah mengingkari perbuatan Ibnu Hisham nak larang orang daripada tawaf. Sedangkan isteri Nabi SAW, Aisyah, tawaf setelah turunnya hijab. Atta tengok mereka, maka dia telah yakin bahawa larangan dia tadi bertepatan
teguran dia kepada pemimpin Mekah itu tepat berdasarkan kepada amalan yang dibuat oleh isteri Nabi radhiyallahu anhunna dan juga para muslimat yang lain. Namun begitu Aisyah tetap menjaga SOP. Kalau bahasa kita lah, kan? Bahasa kita menjaga SOP bila pembantu dia Aisyah Ummul Mukminin, mari kita pergi kucup. Kalau Aisyah nak pergi, orang lari. Orang hormat ke dia. Dia ni taraf VIP tapi dia mengambil pendekatan tawaduk. Dia tak mau rempuh orang, dia tak mau pergi, dia kata kita tunggu. Tak ada orang kita pergi. Tapi kalau ada orang kita tunggu dekat jauh-jauh. Ini dia panggil adab. Tapi kita hari ni berbeza. Kalau kita orang besar kak, cak aku nak masuk semacam, lepas masuk lepas dia orang lain tak ada, kita kata jangan. Maka dipahami di sini para wanita adalah beradab. Jangan rempuh masuk waktu laki-laki ramai, ataupun pihak penjaga Kaabah itu sendiri ataupun Hajar Aswad itu sendiri atur jadual. Ini sekarang ni lin-nisa, tak boleh orang laki-laki beratur untuk kucuk Hajar Aswad. Senanglah, mana popok dia je beratur. Orang panggil duk beripik sama dia. InsyaAllah. Baiklah. Isu yang ketujuh, asal orang masuk Kaabah nak tawaf. Asal. Percampuran itu mari kemudian. Mari kemudian. Maka kita kena tengok kepada maslahah. Zaman dulu orang tak ramai. Zaman sekarang ni, Masya Allah, bilangan jemaah haji berapa juta. Mana kalau kita nak asingkan memang sukar. Maka di situ kita hanya bagi taujih bahawa jangan terlalu bercampur, jangan terlalu ketat, duduklah jauh-jauh setakat mana yang kita mampu. Kalau tak mampu juga, macam kumpulan-kumpulan besar, puak-puak hok mari, grup-grup, hok ni tak irak orang ni. Kita tengok ada 2 grup yang kuat dalam dunia ni. Hok mari daripada Turki, dia kawal pokok dia, jangan cabar masuk. Kita masuk, pecah kita. Mana pecah kumpulan kita. Jadi kita tengok dia masuk, kita duduk lain. Dan jangan tengok orang jauh-jauh. Puak-puak kita Nusantara pun hebat juga. Jemaah haji daripada Indonesia, sekali dia pegang pokok dia, jadi. Hok tak jadinya jemaah haji Malaysia. Alah, lembek sangat pokok kita ni. Berjalan kak. Kalau pergi 50 orang, tinggal 5 orang. Hok belakang tak sah. Hok lahir tu tak tahulah mana habis. Lemah kita ni, tak apa kuat. Kita lemah ke kita orang baik. Tak mau rempuh orang, tak mau pijak orang. Kita kata insya-Allah itulah yang terbaiknya. Jadi eloknya kalau kita pergi ramai, pergi 50, balik 50. Ni tak pergi 50 balik 5 orang. Hak lain-lain tu dia balik sendiri, cabut selipar tak ada, macam-macam berlaku. Allahu akbar. Baik, kita kena tengok ini masalah nak susun seorang ahli sejarah Mekah, nama dia Al-Fasi. Dia meriwayatkan daripada Al-Faqihi. Al-Faqihi ini ada sebuah kitab nama dia Akhbar Mekah. Akhbar Mekah yang ditulis oleh Al-Faqihi. Dia kata pada masa wilayah Ali Ibnul Hasan Al-Hashimi tahun 256 pada zaman Khalifah Al-Muhtadi bin Muhammad Al-Wasiq, dia kata apa? Inna aliyan awal man farraqa bainar rijal wan nisa fi julusina fil masjid. Ali, bukan Sayyidina Ali ni, Ali ibn Al-Hasan Al-Hashimi, Puak Bani Hashim juga. Pada tahun 256 dialah orang yang pertama penjaga Masjid Haram yang memisahkan laki-laki dan perempuan dalam masjid dengan cara dia pakai tali. Dia ambil tali, gantung tali di tiang ni, ni laki-laki, sini perempuan. Jadi alhamdulillah. Mana orang laki-laki masuk dalam tali ni kena halau. Zaman kita ni dia tak letak tali. Kalau letak tali putus tak ada 5 minit. Biasa dia letak apa ni, kon kau orang panggil. Hok jaga jalan punah tu. Kon, ataupun dia letak ni apa ni, rak ni, almari Al-Quran. Itu dia panggil pemisah. Cuma yang ana rasa perlu diberi motivasi juga kepada jemaah haji kita ni, sudah ada fenomena suami isteri semaya sekali, duduk sekali, terutama sekali hot ke atas. Dulu kita tak nampak beg bendera Malaysia ni. Negara lain ada,
jiran-jiran kita ada hidup sekali. Sebelah-sebelah. Suami sini, isteri sini. Pernah anak tegur dia sekali. Kata bapak, bagilah ibu pergi belakang duduk kamar dekat sama-sama muslimat. Dia celek mata kita. Kalau hilang aku punya bini, kau mau cari? Mana aku mau cari? Maknanya dia marah balik, kita takut hilang bini dia. Kita kata hilang apa? Tempat wanita, mu letak tempat wanita sini, kamu pergi ke depan. Tak, nak berkapa sekali. Mutaakhir ini, fenomena berkapa di atas Masjid Haram ni, beg bendera Malaysia juga sudah terjadi. Jadi nasihat kita lah kepada jemaah haji yang pergi haji ke pergi umrah, tak usahlah duduk berkapa atas Masjid Haram tu waktu solat. Kalau orang dah keluar nanti kita nak, tak ada orang dah, kita nak duduk sekali baca Quran, doa, tak ada masalah. Ni waktu solat nak duduk sekali. Dia timbullah soalan, sah ke tak sah ustaz? Kita duduk sini, ni perempuan sini, laki-laki sini jadi ke orang panggil jadi ke apa dia capo gaul habis ni. Dari sudut solat tu tidaklah batal. Kecuali dia mazhab Syafi'i, kalau tersentuh kulit baru batal. Tapi dia tak sentuh, masing-masing ada pakaian dia. Cuma susunan sah tu, dia panggil makruh walaupun tidak batal dari sudut makruh, dari sudut perbuatan itu. Baik, itu di antara cerita Al-Fasi daripada Al-Faqihin. Yang ke-8, Al-Haramul Makki, Masjid Haram Mekah ni, iaitulah awwalu baitin wudi'a linnas, rumah yang pertama dibina untuk ibadat. Beza di antara dia dengan Baitul Maqdis, orang tanya Nabi, kam antara Mekah dengan Baitul Maqdis? Nabi kata 40 tahun. Maknanya tua Masjid Haram Mekah lagi. Jadi orang terlalu ramai, orang pergi ramai, maka pada waktu itu isu nak solat dekat Kaabah tu, kita lepas pada kita tawaf, kita nak solat. Jadi macam mana kita nak buat? Adakah kita mesti letak sutrah ataupun tidak? Maka di sini kata di para ulama, ibahatu tarkil musalli sutrah. Di tempat tawaf, kalau kita solat, orang lalu depan kita, kita boleh nak sekat. Kalau di masjid kita, orang lalu kita kena sekat. Dia panggil sekat sutrah. Tapi dekat Kaabah sukar. Ceritanya seorang ulama nama dia Kathir bin al-Muttalib ibnu Abi Wada'. Daripada keluarga dia, daripada datuk dia, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Nabi kita solat dekat dengan pintu Bani Sahmin. Nabi solat bukan pintu Kaabah, pintu masjid. Wan nasu yamurruna baina yadayhi. Orang lain duduk pergi mari depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa laisa bainahuma sutratun. Tak ada sutrah, makna tak ada penghadang. Qala Sufyan, laisa bainahu wa bainal Ka'bati sutrah. Mana dia tidak ada. Sufyan Ibnu Uyainah, dia kata tak ada dinding, tak ada penghadang di antara dia dengan Kaabah. Jadi hadis ini rawahu Abu Daud dan lain-lain. Maka kalau kita tak ada sutrah, kita solat depan Kaabah gitu, orang lalu tak boleh sekat. Tapi ammat Taif, khususnya di tempat tawaf. Adapun dalam Masjid Haram, kita boleh sekat. Di Mataf, dia panggil Mataf tu tempat tawaf. Tempat tawaf itu, kalau kita lalu, orang kita duduk tawaf, orang solat depan kita, kita lalu je depan dia. Kalau tidak, jam habis. Tambah lagi satu kumpulan yang mari daripada Iran. Puak-puak Syiah. Memang dia kena. Dia solat beramai-ramai dekat dengan makam Ibrahim. Hak ni solat, hak ni jaga. Situlah tempat jam. Sebagaimana tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur, balik daripada Kota Baru Kuala Lumpur, tempat jam dia di mana? Di Sungai Durian, dekat jambatan kita ni. Dekat tawaf hanya tempat jam dia mana? Dekat dengan makam Ibrahim. Itu tempat jam. Dan memang kena. Puak-puak Syiah ni, dia sengaja dia solat di situ. Sebab apa? Sebab dia nak menyakiti Ahlus Sunnah. Bagi dia boleh pahala tu, ngenak korang tu. Kita diminta supaya wattakhizu min maqam Ibrahim musalla.
kamu jadikan makam Ibrahim itu tempat kamu solat sunat tawaf. Tapi para ulama kita kata kalau tak boleh dekat, kita pergi jauh. Contohnya makam Ibrahim sini. Kita nak solat sini tak boleh, orang tawaf. Kita undur sampailah ke tepi tangga masjid pun tak apa, tapi jarak tu. Sudut tu kita kata. Tapi puak Syiah ni tak, dia nak situ juga. Nakal betul. Bila kita tanya dia celek mata kita. Mu nak ngajar aku mazhab aku, dia kata. Kata mazhab apa? Mazhab kacau orang ni. Hei mazhab. Baik para jemaah sekalian. Yang kesembilan di antara ciri-ciri keistimewaan Masjid Haram Makkah, tawaf, kita boleh tawaf mana-mana waktu, tidak ada waktu larangan. Dan juga waktu solat juga boleh solat mana-mana waktu. Walaupun ada khilaf ulama di situ, kita mengatakan eloknya kalau waktu larangan kita pergi tawaf, jangan solat. Tapi kalau nak solat juga tidak jadi halangannya, insya-Allah. Dalilnya Nabi hadis tadi. Hadis Nabi kata mu jangan sekat mana-mana orang nak tawaf. Baik. Ulama yang mengatakan ada larangan juga. Mana ke dalil dia? Dalam buku Mekah ni saya detail cerita ni. Ulama yang mengatakan lain daripada sunat tawaf dilarang. Semasa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia tawaf, habis tawaf, patut dia solat sunat? Tak, dia tak solat. Dia keluar pergi ke Bi'ru Tuwa. Bi'ru Tuwa ni jalan nak pergi Madinah. Sekarang ni masih ada lagi, Telaga Tua tu masih ada. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, tak tahu, baru ni anak pergi umrah baru ni, kita boleh lalu dengan kereta pergi tengok Bi'ru Tuwa. Telaga tu ada, tapi dia kontrol. Dia pagar. Sebab apa dia pagar? Takut orang duduk main timbuk air situ, tengok air Zam-Zam dia ambil situ. Sebagaimana berlaku ke Telaga Ar-Rawha. Telaga Rawha ni, puak-puak India, Pakistan duk jual tong air supaya orang jual tempat Telaga Zam-Zam. Pakak beli nyecebok air tu pergi. Ni sehari dua ni orang duk sibuk di Malaysia dengan Telaga Tok Syekh. Jangan main-main. Kita nak mandi. Biasa kalau mandi biasa tak apa. Tapi kalau mandi kerana i'tiqad telaga ni ada barakahnya, ada kelebihan sendiri, itu jadi masalah. Sebab itulah para pendakwah, pok-pok lebay kita, ustaz-ustaz kita berpada-padalah. Kalau benda tu boleh membawa kepada khurafat, boleh membawa kepada benda tak baik, kita pakat larang lah. Jangan sebab kerana nak mempertahankan orang kita, kerana nak balas dengan kumpulan yang kita tak suka, kita sanggup juga membela walaupun kita nampak benda tu akan pergi kepada unsur-unsur khurafat yang tidak baik sebab nak balah. Tu tujuan dia. Jadi Umar lepas tak tawaf dia tak tawaf. Dia tak lepas tawaf dia tak solat. Dia naik kenderaan dia pergi kat Bi'ru Tuwa, naik matahari baru dia solat. Sebab itulah khilaf di sini, maknanya diambil daripada fahaman Sayyidina Umar ni tidak tawaf, tidak solat waktu larangan. Wallahu alam. Jadi ada khilaf situ. Yang kata hadis tadi, ulama yang mengatakan tak boleh nak solat itu, iaitu dia kata hadis ini khusus untuk solat sunat tawaf. Wallahu alam. Jadi kalau orang nak solat kita tak larang. Tapi kalau orang tanya kita kata eloknya jangan solat. Kita tunggu naik matahari ataupun waktu luar daripada waktu larangan. Keluar daripada khilaf. Isu yang ke-10, yajuzu lit-taif, harus bagi orang yang tawaf naik kenderaan, boleh. Walaupun dia boleh berjalan, tapi naik kenderaan tu dibenarkan. Sebagaimana Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki. Dia kata, Rasulullah, saya ni sakit, tak larat. Sakit. Nabi kata, tufi min wara'in nas wa anti rakibatun. Mutawaf jauh daripada orang, naik unta dia ke, naik kuda ke, dongki dia ke, naik. Boleh naik. Fatuftu. Rasulullah sedang solat di tepi Kaabah, yaqra bit-tur wa kitabim mastur. Maknanya dia jalan tu dia dengar Nabi duk baca Quran di situ. Satu. Kata di hadis Ibnu Abbas menceritakan bahawa tafan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada',
ala ba'irin yastalimur rukna bimihjan. Nabi kita waktu hajjatul wada' oleh kerana 100,000 orang lebih, maka Nabi kita tawaf di atas unta. Tujuan dia apa? Hadis ni muttafaqun alaih. Tujuan dianya, dia kata apa? Li an yarahun nas, supaya orang tengok bagaimana Nabi tawaf. Wal yushrif, Nabi nak tengok juga umat dia tawaf macam mana. Tawaf sambil berjalan ke, sambil duduk pusing belakang salah ke. Wal yas'alu, dan orang boleh tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi duduk tempat tinggi, orang nampak, nak tanya mudah. Maka di sini kata di para ulama, kalaulah kita nak naik kenderaan kerana apa? Kerana sakit, boleh. Kerana ada masalah yang tertentu, seperti Nabi kita nak ajar orang, maka dibenarkan. Habis kalau suka-suka, boleh ke tak? Sekarang ni kan ramai orang pergi tawaf naik kereta kota, sewa 100 riyal, tawaf pusing ke atas. Kita kata boleh, sah tawaf dia. Cuma macam tadilah, kita kalau kita tawaf dengan naik kenderaan tanpa keuzuran, adakah boleh pahala penuh? Jadi di sini sebagai ulama kata kita boleh pahala separuh daripada pahala orang yang berjalan. Kenapa separuh? Orang berjalan tu letih, mu naik motor, mana letih? Tak rasa apa-apa tak. Suka-suka bila-bila selfie, ambil gambar naik motor. Ana cerita, kena cerita mula pula ni. Cerita orang main motor ni. Jadi bila kita kata orang yang macam kita solat sunat, kita solat sunat boleh duduk, boleh berdiri. Tapi kalau orang uzur duduk, boleh pahala penuh. Orang yang tak uzur duduk, boleh pahala separuh. Sah solat. Jadi orang tawaf apa kalau tak uzur nak naik kereta, tak ada sebab apa-apa, boleh pahala separuh. Dia pun dengar lagu tu, dia pergi tawaf 2 kali. Habis 70 sungai, pusing sekali lagi. Kawan-kawan dia mari report, dia kata, Abu Anas, buat tu tawaf 2 kali tu, sebab dia kata separuh dua jadi penuh. Kata letih main dengan jemaah cerdik lagu ni. Kita pun ceramah pula yang kedua, kata tuan-tuan, kita sewa barang orang ni mengikut akad. Kita akad dengan dia satu pusingan je sekali tawaf je. Yang awak pergi pusing 2 kali tu kenapa? Pergi bayar. Dia kata bahaya main dengan ustaz ni, kena alik dia belaka. Dia ingat baik-baik tuan-tuan, tawaf tu ibadat. Tawaf ibadat. Kalau tak ada keperluan kerana kita sakit ke uzur ke apa benda, tawaflah, jalanlah. Ibadat kepada Allah Taala. Tapi kalau kita uzur sakit nak naik motor tu dipersilakan. Kalau tak uzur boleh juga. Tapi ada dapat pahala penuh atau tidak? Wallahu alam. Jadi setakat itu dulu hikayat kita. Insya-Allah kita akan sambung lagi hikayat yang ke-131 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.